Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk majlis kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkatan insya-Allah sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada orang-orang yang berhadir di dalam majlis seperti ini pada malam ini dan juga bila-bila masa dan juga di mana-mana insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal juga dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat yang Allah Taala alhamdulillah jadikan kita sebagai tetamunya pada malam ini. Tamunya minta maaf sikit juga, masih lagi suara tak apa betul daripada dah beberapa hari dah insya-Allah. Jadi pada malam ni kita masuk kepada siri yang ketiga tentang kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Jadi kita telah melalui dua kali menceritakan tentang muqaddimah kepada kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Yang pertama kita ceritakan bahawa kisah ini sangat banyak dalam Quran. Ada lebih kurang 1/3 daripada Quran ini adalah dipenuhi dengan kisah-kisah. Yang keduanya pada siri kedua dulu kita ceritakan tentang apakah sumber ataupun daripada mana kalau kita nak tahu tentang kisah Nabi-Nabi ni nak ambil daripada mana. Jadi kita sebutkan ada 3, ada yang sahih, ada yang bukannya daripada hadis tetapi boleh diterima dan juga ada yang tidak boleh diterima. Jadi yang boleh diterima ialah daripada Al-Quran dan juga hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya ada yang boleh kita ceritakan tidak menjadi masalah, iaitu cerita-cerita yang diceritakan oleh Bani Israel, iaitu orang-orang Yahudi dan juga Kristian yang tidak bercanggah dengan Al-Quran, tak bercanggah dengan hadis. Dan yang ketiganya satu benda yang bercanggah, yang datang daripada semestinya lah daripada Israeliat, iaitu daripada Bani Israel. Jadi yang tu kita mesti tolak. Pada malam ni insya-Allah kita mula masuk kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ini ada khilaf ulama sikit. Ada setengah kata dia ni Nabi dan Rasul. Ada yang kata dia ni Nabi sahaja, bukannya Rasul. Itu pertikaian lah di kalangan ulama. Yang semestinya dia adalah Nabi. Yang Rasul tu sebab tidak disebutkan secara terang-terang dalam Al-Quran. Yang terang-terang dalam Quran dia pastinya Nabi, sebab Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan dia. Semua orang yang Allah Taala bercakap dengan dia, maka dia adalah Nabi. Daripada perkataan nabak ni maknanya berita. Jadi Nabiyun orang yang mendapat berita, iaitu mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang dia ni Rasul atau tidak, ulama-ulama berbeza pendapat, kerana dia ni tidak disuruh kalau ikutnya untuk menyampaikan, tapi memang dia menyampaikan kepada anak-anak dia. Jadi umur dia sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah 1000 tahun lebih kurang. Saiz dia sebagaimana disebut dalam hadis adalah 60 hasta.
disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. 60 hasta maknanya kita ni baru dalam tak tahulah berapa, 4 hasta. Ni hasta. Kalau ni depa, kalau macam ni. Kalau ni jengkal, takut, manalah tahu takut salah ni. Ni hasta. Jadi hasta ni kalau kita tengok ni lebih kurang sekaki setengah, sekaki setengah ataupun sekaki lebih, dekat-dekat dengan 2 kaki lah tengok orang. Jenis orang panjang, orang pendek, orang kurus, orang gemuk, orang tinggi, rendah. Kalau saya mungkin sekaki setengah. Jadi kalau kita kata 60 campur, jadi lebih kurang 90 kaki. 90 kaki ni kalau Nabi Adam mari sini, masjid ni tembus lah, tak boleh masuk, kena merangkak. Kita kata lebih kurang macam tu lah. Kalau dia masuk, dia tak masuk. Jadi itu Nabi Adam, saiz Nabi Adam disebutkan dalam hadis. Kemudian saiz Nabi-Nabi selepas daripada itu kita tak tahu. Tapi apabila sampai Nabi Musa alaihissalam, yang Firaun tu kita orang boleh tengok. Kalau orang nak pergi ke dalam nak tengok saiz Firaun ni, orang manusia pada zaman Nabi Musa, zaman Firaun, boleh tengok dalam museum. Saiz Firaun sama macam saiz kita. Jadi bilakah manusia tu mengecil? Wallahu a'lam bissawab, kita tak tahu. Tiba-tiba dia jadi kecil. Tu bukan kerja kita lah. Kita nak korek tu kerja orang ahli sejarah lah, yang kerja dia ialah kerja korek sana korek sini, lepas tu tak tahu. Ada disebutkan juga tentang kaum Ad. Kaum Ad ni ialah umat Nabi Hud alaihissalam. Dia ni berada di mana? Dia ni berada di selatan tanah Arab, selatan Arab Saudi. Tempat dia berdekatan di antara Hadramaut dan juga Oman sekarang ni, dikatakan. Jadi ada satu yang dikatakan kubur dia berada dekat dengan Tarim. Tarim tu ialah satu bandar di Hadramaut, yang mana ramai juga pelajar-pelajar, budak-budak Melayu belajar di sana. Tarim. Tarim tu satu bandar di Yaman. Tapi Yaman sebelah Hadramaut. Di Yaman ni ada 2 belah. Satu Yaman sebelah Hadramaut, satu lagi Yaman sebelah Sana'a. Sebelah Sana'a tu sebelah kawasan dekat dengan Afrika. Jadi yang kawasan tu sekarang ni tengah berperang, yang kita dengar selalu lah, yang berperangnya, kebulurannya, berebutnya. Itu ramai orang Syiah situ. Jadi orang Syiah tu lah biasanya yang buat kacau tu. Sekarang ni dia buat kacau di kawasan sebelah Yaman, sebelah kiri lah kalau kita dalam peta, iaitu sebelah barat. Tapi yang sebelah timur ni, nama dia Tarim, nama dia Hadramaut. Hadramaut ni dikatakan sebagai tempat orang-orang yang bawa Islam ke kawasan kita. Wallahu a'lam bissawab, kita tak tahulah, tu teori sana, teori sini. Tapi orang kawasan tu mazhab Syafi'i, dan dia pakai kain pelekat. Jadi sebab itulah dia kata maka kawasan kita ni pakai kain pelekat. Sebab ikut Islam orang Yaman, kawasan Hadramaut. Jadi kawasan tu, itulah dikatakan dulunya kawasan umat Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ni Nabi yang ketiga lah dalam senarai kita. Dalam senarai 25, dia Nabi Rasul yang ke-23. Rasul yang ketiga. Jadi dia katakan umat Nabi Hud ni, iaitu kaum Ad ni, ialah kaum yang besar. Dia boleh cabut, dia kata boleh cabut pokok tamar tu, pokok kurma tu dengan tangan dia. Wallahu a'lam bissawab. Tu katalah, tak ada bukti. Tapi yang adanya tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ni, dia kata saiz dia besar. Nabi kata 60, dan dia bercakap bahasa apa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kaum Ad dia bercakap bahasa Arab. Kaum Ad ni ialah keturunan daripada anak-anak Nabi Yunus, Nabi Nuh alaihissalam. Minta maaf, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni di mana? Tu kita akan ceritalah nanti. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah. Tetaplah bersama dengan kita di dalam siri-siri kita yang panjang tak tahu berapa bila nak habis ni. Malam ni yang ketiga, kita start dengan Nabi Adam alaihissalam. Adam ni nama dia Adam. Bahasa apa Adam ni? Ada yang kata bahasa Arab, ada yang kata bukan bahasa Arab. Jadi ulama-ulama berbeza pendapat pula. Daripada perkataan apa? Ada yang kata daripada perkataan Adamah, dia kata. Adamah ni dalam bahasa Arab artinya merah. Merah Merah bukanlah merah ni merah macam merah mana merah. Bukan merah tu, tapi merah
merah macam apa ni, macam orang kata orang kulit merah. Macam mana orang kulit merah? Kulit merah ni dia tidak putih dan dia tidak hitam, tapi merah. Kalau kita ni orang panggil sawa matang, sawa yang masak. Sawa tu ialah buah ciku. Takut ada orang tak tahu, sawa tu ciku. Jadi ciku masak warna macam coklat. Jadi muka kita ni orang Melayu coklat. Yang kalau ada yang putih-putih yang gelap-gelap tu, yang lain-lain sikit tu, atau mungkin ada lah campuran sana campuran sini. Tu biasa tu. Jadi itu dikatakan Nabi Adam ni kulit yang merah. Orang Amerika apabila sampai, orang England bila pergi ke Amerika dulu, dia jumpa satu bangsa di sana. Lalu dia tengok kulit dia bukan warna putih macam dia, macam orang England, macam orang Sepanyol. Jadi kulit dia merah. Sebab tu dia panggil Red Indian. India yang berwarna merah muka dia. Jadi muka tu macam Red Indian lah, gitu. Red Indian ni warna coklat lah, macam kita lebih kurang. Tu kata satu pendapat, Nabi Adam ni warna dia macam tu, kulit dia. Jadi ni pendapat lah ni bukan pasti. Janganlah kita pula buat kata ni pasti tak ni kata ulama. Macam-macam lah, ada yang kata ini pendapat At-Tawari, ada pendapat macam ni. Itu semua pendapat ulama lah yang kita boleh dengar, tapi bukanlah jadi akidah. Kalau orang kata tahu Nabi Adam berkulit putih, nanti kita kata rosak akidah. Tidak, tak jadi masalah apa InsyaAllah. Ni hanya dia bincangkan dari segi perkataan. Itu perkataan nombor satu, perkataan Adam. Adamah dalam bahasa Arabnya ada dua makna. Nombor satu, warna dia merah, warna merah. Yang kedua, Adamah ni putih. Jadi sebab itulah juga dia kata sebab kulit Nabi Adam ni putih. Itu satu pendapat sebab warna kulit Nabi Adam kita tak tahu. Yang kedua ada pendapat pula yang ketiga pendapat mengatakan, dia kata Adam ini berasal daripada perkataan adim ni ialah kulit luar, surface surface. Maknanya kalau bumi ni bahagian luar ni, luar bumi ni, itu adim dia panggil. Adimul ard dipanggil, iaitu permukaan bumi. Kenapakah Adam ni dinamakan dengan Adam? Kerana dia kata kejadian Adam ni sebagaimana yang disebutkan oleh setengah-setengah ulama tafsir ataupun setengah-setengah ulama yang ceritakan dalam tafsir Quran, seperti Imam Qurtubi. Dia kata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah permukaan bumi, bukan tanah dalam tu. Bukan tanah pergi 10 km dalam tanah tu. Mungkin juga boleh ambil kalau Allah Ta'ala nak, tapi dia ambil daripada turab, dia kata daripada atin, turab, tin dan sebagainya. Tu semua adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada tanah luaran bumi, tanah yang ada di atas bumi ni. Jadi menurut sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ni saya sebut ni bukannya hadis jadi bagi disclaimer dulu awal-awal, takut nanti salah orang cerita. Jadi kalau nak cerita boleh ni kena beritahu, ni bukan hadis Nabi. Bagaimana kejadian Nabi Adam ni ketika Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Adam, iaitu apabila Allah Ta'ala berkata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala berkata, ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, dia kata, telah mengutuskan malaikat untuk pergi ambil tanah di atas muka bumi ni. Jadi yang pertama sekali dia kata dikirimkan. Ni disclaimer lagi, yang beritahu lagi, ni bukan hadis ni cerita Imam Qurtubi dalam tafsir dia, bagaimana kejadian Nabi Adam. Dia kata, jadi dia kata Allah Ta'ala pun utuskan Jibril pergi ke bumi. Sampai ke bumi, Jibril nak ambil bumi. Bila nak ambil bumi ni, bumi menangis, dia kata. Lalu Jibril tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, Allah Ta'ala jadikan langit dan juga bumi macam seimbang lah, gitu kan. Tiba-tiba kenapa nak ambil aku? Nanti aku jadi kurang lah, dia kata. Tu kata bumi. Ni ulang lagi, ni dalam tafsir Qurtubi, bukannya dalam
hadis. Ulang lagi. Setiap kali, setiap 1 minit ulang. Sebut. Takut salah cerita nanti, takut orang ke cerita. Sebab sedap cerita-cerita macam ni. Cuma tak tahulah ni ulama yang bawa cerita. Kemudian dia menangis, Jibril tak sampai hati. Jibril pun balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tanya mana dia? Allah Taala tahu, tapi dia tanya. Dia ceritalah, Jibril ceritalah begini. Tak jadi, ke tepi. Datang pula malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua? Israfil tak Jibril, apa lagi? Israfil, betul kan? Macam itulah. Yang kedua pergi, sama juga. Yang ketiga pergi, sama juga. Bumi tu menangis sampailah kepada malaikat Israel. Jadi pada masa itu tak ada kerja lagi malaikat ni. Jadi kemudian malaikat Israel pergi, kemudian dia nak ambil tanah, bumi menangis. Kemudian dia kata, tak kira lah kau menangis ke tak menangis, aku nak ambil juga, dia kata. Kemudian dia ambil tanah tu. Kemudian dia bawa balik kepada Allah. Allah Ta'ala tanya dia, menangis ke tidak? Dia jawab, menangis. Habis tu, kenapa kau ambil juga? Aku tak kira. Yang penting arahan daripada engkau tu, suruhan engkau didahulukan daripada yang lain. Dia menangis tak menangis tak kira. Jadi sejak daripada tu, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, Allah Ta'ala telah melantik malaikat Israel tu untuk kerjanya mengambil nyawa. Sebab apa? Dia ni tak kira orang menangis ke apa benda ke, dia cabut juga, dia tarik je nyawa tu juga. Mati. Lalu dia pun katalah, beritahulah kepada Allah, ya Allah, nanti aku ambil nyawa ni, nanti orang akan marah pada aku. Orang kata macam ni, aku ni Israel, datang Israel ambil nyawa anak aku, mak aku, isteri aku, macam-macam lah. Macam tu ayah aku. Jadi Allah Ta'ala kata, aku jadikan asbab, dia kata. Aku jadikan sebab-sebab yang membawa kepada kematian tu. Nanti orang takkan kata kau yang ambil nyawa, orang akan kata sebab tu. Mati sebab apa? Accident. Mati sebab apa? Kanser, kencing manis, macam-macam lah, sakit paru-paru dan macam-macam lagi. Tu dalam tafsir Qurtubi, bukannya dalam hadis. Tu warning yang ke-5. Cukup lah. Jadi selepas daripada tu, sekarang ni nak cerita yang sebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat tu, lalu malaikat ambil tanah daripada pelbagai tempat dan pelbagai color. Jadi yang tu betul. Ada Nabi kata ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah ni, dan manusia tu dia jadi kuning, dia jadi putih, dia jadi merah, dia jadi hitam, dia jadi apa-apa berdasarkan kepada banyak ataupun sedikitnya tanah, warna tanah tu yang ada pada tu, jadi pada dia tu. Itu dengan of course lah, dengan semestinya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Adam ni, Nabi Adam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran sebanyak 25 kali dalam pelbagai surah. Sejak daripada mula-mula lagi, surah yang pertama, surah yang kedua lah surah Al-Baqarah dah ada sebut tentang kisah Nabi Adam. Kemudian ada macam-macam surah lah selepas daripada tu, ada surah Al-A'rafnya dan sebagainya, sampailah kepada belakang. Banyak kisah Nabi Adam ni di antara kisah Nabi-Nabi yang banyak diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tetapi ulama-ulama bincanglah kenapa disebutkan banyak kali dan kenapa disebutkan setengah-setengah kisah Nabi Adam tu di dalam surah Madani. Itu surah dalam Quran, ada surah yang turun di Mekah, ada surah yang turunnya di Madinah. Kisah Nabi-Nabi ni hampir kesemuanya, kisah apa-apa Nabi lah sebelum daripada Nabi Muhammad, hampir kesemuanya diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam surah-surah yang turun di Mekah, kecuali beberapa orang Nabi saja yang Allah Ta'ala cerita dalam surah-surah yang turun di Madinah. Antaranya ialah Nabi Adam AS, antaranya ialah Nabi Musa AS, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud, Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Nuh dan sebagainya turunnya di Mekah. Jadi apa hikmah dia?
Jadi ulama-ulama sebut kenapa ada turun di sini, ada diturun di sini, kita sebutkan, kita bincangkan pasal kisah Nabi Adam lah. Kisah Nabi Adam ni, kenapa kisah Nabi Adam ada turun dalam ayat-ayat dalam surah di Mekah dan ada surah Madinah. Dia sangat beza. Ulama-ulama kata bila ayat tu turun cerita tentang Nabi Adam di dalam surah Madinah, surah-surah yang turun di Madinah, kisah dia berbeza dengan kisah yang turunnya dalam ayat-ayat Mekah. Gitu. Kalau surah tu surah Mekah, Allah Ta'ala cerita pasal kisah Nabi Adam, Allah Ta'ala akan kisahkan cerita kisah Nabi Adam dan kejadiannya, kejadian Nabi Adam. Tapi apabila Allah Ta'ala kisahkan kisah Nabi Adam ni dalam surah Madinah, maka Allah Ta'ala akan ceritakan tentang peranan Nabi Adam, peranan dia, apa role dia, apa fungsi dia, kenapa Allah Ta'ala utuskan manusia. Yang sana tu bagaimana Allah Ta'ala ciptakan dia, dan juga masalah-masalah lah semasa penciptaan dia tu, masalah dengan iblis dan sebagainya. Tapi bila Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Adam dalam kisah surah-surah Madinah, Allah Ta'ala akan ceritakan tentang peranan dia, peranan Nabi Adam ni, kenapa Allah Ta'ala utuskan manusia. Jadi sebagai contohnya, kisah Nabi Adam ada dalam surah Al-Baqarah, surah yang mula-mula sekali, lagi muka surat, lebih kurang muka surat yang ketiga. Allah Ta'ala berkata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala pun cerita, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, aku nak ciptakan atas muka bumi ni khalifah. Kenapa disebut perkataan khalifah? Dalam Quran tak banyak sebut khalifah. Antaranya Allah Ta'ala sebut pasal khalifah ni, satu semasa sebut kisah Nabi Adam AS. Yang kedua, masa kisah cerita pasal kisah Nabi Daud AS. Siapa Daud? Siapa Adam? Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Nabi Daud adalah raja yang pertama. Itu, raja yang pertama. Yang Allah Ta'ala tak beri raja ni menjadi raja, menjadi ketua kepada negara, kecuali Allah Ta'ala beri kepada beberapa orang Nabi saja. Keseluruhan Nabi tak jadi raja, tak pernah jadi raja, tak pernah jadi ketua. Tapi Nabi Daud alaihissalam, Allah Ta'ala lantik dia jadi raja. Nabi Musa lawan Firaun, tapi tak sempat jadi raja. Dia jadi pemimpin Bani Israel, bawa Bani Israel lari daripada negeri Mesir, bawa ke Palestin. Lawan kemudian dengan Talut. Bila Talut mati, barulah Nabi Daud jadi raja. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Daud ni Allah Ta'ala beri dua keistimewaan, Al-Mulku wan Nubuwah, kerajaan dan kenabian. Orang lain Allah Ta'ala beri An-Nubuwah sahaja, tak beri Al-Mulk, kerajaan. Jadi bila Allah Ta'ala cerita pasal kisah Nabi Adam ni, Allah Ta'ala kata, beritahu kepada malaikat, aku nak jadikan Adam atas muka bumi ni. Allah Ta'ala tak beritahu aku nak jadikan atas muka bumi ni Adam, tapi Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, aku nak jadikan atas muka bumi ni satu khalifah. Allah Ta'ala guna perkataan sebut, aku nak jadikan khalifah. Macam kita katalah kan, kita kena cari seorang tukang jaga masjid ni, gitu. Kalau kita beritahu kita nak cari, kita kena cari seorang ni imam, macam kesian lah imam ni, imam penat tau, kena carilah imam seorang lagi, gitu. Jadi kita tak beritahu dia ni ahli ke, dia ni bakar ke, dia ni apa, kita beritahu imam. Maknanya kita nak beritahu, kita nak seorang yang akan bantu jadi imam yang anda ada ni. Kerja dia ialah mengimam sembahyang dan sebagainya, macam tu ataupun kita kata kita nak cari Bilal lah seorang, muazzin seorang, sebut nama muazzin, kita tak sebut nama dia, siapa-siapa yang pentingnya jadi muazzin, gitu. Allah Ta'ala bila beritahu kepada malaikat, Allah Ta'ala beritahu nak ciptakan atas muka bumi ni khalifah. Jadi ulama kata bermakna tujuan ataupun tugas utama Nabi Adam alaihissalam atas dunia ni, dan juga pengikut-pengikut dia dan anak-anak dia, anak cucu dia, adalah untuk menjadi khalifah. Artinya Adam tu khalifah, kita pun khalifah. Ni khalifah ni bukan macam khalifah Abu Bakar, Umar, Usman tu, itu khalifah juga. Itu nama dia khalifah sebagai pemerintah. Itu nama khalifah tu diberi nama oleh Sayyidina Umar, bukan diberi nama oleh Nabi. Khalifah tu sebab asalnya orang panggil Abu Bakar ni, yang ganti Nabi ni,
Amirul Mukminin. Kemudian jadi akhirnya mula-mula orang panggil dia ni pengganti kepada Nabi. Jadi Abu Bakar Umar pula dia ni pengganti kepada Abu Bakar, gitu. Nanti ramailah dia pengganti Abu Bakar, pengganti kepada Nabi. Jadi pengganti berapa banyak pengganti jadi pening gitu. Lama-lama. Sebab itulah kita bagi jawatan. Itu lain cerita tu. Ni cerita ni Nabi Adam ni adalah khalifah atas muka bumi ni. Jadi artinya bumi ni Allah Ta'ala jadi seorang, iaitu makhluk yang nama dia manusia, yang kerja dia jadi khalifah. Gitu. Macam kalau kita kata kita nak hantar seorang guru lah ke sekolah sana, itu pejabat pendidikan kata aku nak hantar seorang guru, gitu. Hantar seorang guru, dia tak kata seorang ABC, dia tak sebut nama, nak hantar guru. Maknanya sebab apa? Kerja dia jadi guru. Jadi kerja Nabi Adam ni adalah jadi khalifah. Khalifah kita panggil kerja khilafah, gitu ya. Iaitu kenapa nama dia khalifah, daripada perkataan khalafa, artinya ialah pengganti, maknanya pengganti kepada Allah Ta'ala. Maksud pengganti kepada Allah, ulama kata ialah maksud dia ialah kita ni kena buat kerja atas muka bumi ni, pastikan bahawa orang semua yang ada atas muka bumi ni, manusia, mereka ni akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Jadi sepatutnya manusia ni, anak Nabi Adam ni semua taat kepada Allah, semua jadi hamba Allah. Tapi akan ada manusia yang tak nak jadi hamba Allah. Dia lari, dia ikut syaitan, dia ikut iblis. Jadi apabila ada orang lari daripada jadi hamba Allah, orang-orang yang manusia lain ini, yang tahu ni, yang faham ni, hendaklah menjadi khalifah. Gitu. Khalifah tu tarik mereka balik untuk jadi hamba Allah. Kita jadi wakil Allah untuk tarik mereka. Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak tarik, boleh. Allah Ta'ala dia cakap kun fayakun, dia jadi. Tapi Allah Ta'ala nak tengok kita ni buat kerja ataupun tidak. Itu kerja Nabi Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tu maksud khalifah situ. Jadi kemudian kejadian Nabi Adam alaihissalam, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kadang-kadang disebut bahawa kita ni dijadikan daripada turab, daripada tanah Adam. Kadang-kadang dia kata daripada tinun lazib. Tinun lazib ni ialah tanah yang basah, kemudian dia melekat. Melekat macam kita uli tu, gandum ni, ambil gandum, letak air, kita uli dia melekat di tangan. Tu tinun lazib. Dalam Quran kadang-kadang sebut Adam diciptakan daripada tinun lazib. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran manusia Adam ini diciptakan daripada solsol, min solsol. Solsol ni ialah tanah yang kering, tanah liat yang kering. Gitu. Tanah liat dia jadi kering. Bila tiup angin dia berbunyi. Dia berbunyi gitu ya. Bukan dia berbunyi, dia keras, sebab dia keras. Gitu. Kalau dia lembut dia tak berbunyi. Itulah apa ni kita kata beberapa perkataan yang Allah Ta'ala sebut. Jadi adalah kemungkinan orang tanya, dia kata, kenapa sekali daripada tanah, sekali daripada turab, sekali daripada tinun lazib, sekali daripada solsol? Jadi ulama kata macam ni, dia kata, ulama kata mula-mula tanah macam tanah pasir, gitu, tanah, kemudian diletakkan air, kemudian dia jadi tanah liat, dia jadi lembap. Kemudian lama-lama dia jadi kering, nama dia solsol. Itu sebab itulah semua nama-nama itu betul. Sebab dia bertukar-tukar daripada satu keadaan sehinggalah dibentukkan oleh Allah Ta'ala bentuk rupa Nabi Adam ni. Jadi bentuk rupa Nabi Adam ni malaikat tak pernah tengok. Jadi sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut jadikan Nabi Adam, malaikat pun berpusing-pusing lah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Perkara pertama disebutkan dalam hadis ialah Nabi Adam ni bersin. Bila dah masuk nyawa, ruh daripada Allah Ta'ala diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sawwarakum, dia kata dalam Quran, sawwarakum maknanya Allah Ta'ala gambarkan bentuk dia, bentuk ni. Jadi malaikat pun tengok, tiba-tiba Nabi Adam bersin bila dia hidup. Dia sebut Alhamdulillah. Tu. Dan begitulah seterusnya ciptaan Nabi Adam ni. Akhirnya Nabi Adam pun lama duduk dalam syurga tu, diletakkan dalam syurga. Bila duduk dalam syurga, lama-lama dia kata Nabi Adam ni mula merasa
munfaridan, dia kata rasa, iaitu wahidan, dia rasa keseorangan, gitu. Kemudian masa dia tidur, sebagaimana disebut dalam hadis, Allah Ta'ala telah mengambil satu tulang rusuk daripada Nabi Adam, iaitu tulang rusuk, lalu dijadikan Hawa. Jadi nama dia Hawa. Kenapa nama dia Hawa? Nama dia Hawa kerana Hawa ni perkataan dia ambil daripada Al-Hayah. Al-Hayah ni maknanya hidup, maknanya. Jadi sebab Nabi Adam, Nabi Hawa dijadikan daripada rusuk Nabi Adam. Jadi ada orang katalah, kalau macam tu lelaki, rusuk dia kurang sebelah, satu kurang. Saya tak tahu, kira sendirilah. Doktor tanya, kata tak ada pun kurang. Saya tak tahu, saya pun tak sempat nak kira, tak ada. Tulang tak boleh nak kira sebab sehat sikit kan, jadi tak kira. Kena cari orang kurus sikit. Tapi itu adalah memang ada hadis sebut. Cuma ada yang kata, ada yang kata bahawa Nabi SAW sebut Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam, sebab tu dia tu bengkok, kata. Tulang tu bengkok. Jadi bila tulang bengkok, maka sebab itulah kalau lelaki nak betulkan perempuan, jangan kasar-kasar, takut patah, dia kata. Jadi perlahan-lahan, wallahu alam bisawab. Itu penafsiran lah. Betul ke? Ada yang kata simbolik, hadis tu simbolik, kejadian tu. Jadi itu penafsiran ulama, kita biarlah kepada ulama. Yang pentingnya sekarang kita dah ada Adam dan juga Hawa dalam syurga. Jadi dalam syurga ni tak ada anak, tak ada apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun antara yang disebut tentang kejadian selepas daripada kejadian Nabi Adam ini, ialah Allah Ta'ala sebut dalam Quran keistimewaan manusia. Antara keistimewaan manusia ialah dia pandai belajar. Kita kalau kita tengoklah mana manusia ni pandai. Sejak dulu manusia ni hidup, awal-awal dulu tak pandai, kita kata sekarang ni pandai. Buat ni macam-macam pandai. Maknanya manusia ni bila dia pandai, dia boleh berfikir. Dia berfikir, dia buat satu benda baru. Dia buat satu benda baru Dia buat ni macam-macam lah. Buat rosak tak rosak tu dia punya pasal lah. Tapi manusia ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ketika bila malaikat tu tanya, kenapa kau cerita benda ni, kemudian kenapa ni, apa istimewa Adam. Jadi Allah Ta'ala pun cerita, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala kata, kemudian Allah Ta'ala telah ajar Adam tu semua nama-nama. Apa maksud semua nama-nama? Setengah ulama kata, apa-apa saja nama atas dunia ni akan disebut oleh manusia, sejak daripada mula Nabi Adam sampailah kepada akhir dunia ni, semua dah tak Nabi Adam tahu. Termasuk situ dia kata ialah semua bahasa. Tu kata setengah ulama. Cuma itu adalah penafsiran. Apa maksud ayat tu? Maksudnya Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Tu saja yang tersebut. Jadi penafsiran nama tu wallahu alam, ada macam-macam penafsiran. Itu penafsiran ulama sajalah. Jadi kita nak dengar, kita nak baca, silakan. Tapi yang pastinya kita tak pasti apakah maksud nama-nama tu. Bahasakah, semua benda-benda kah, benda-benda yang ada dalam syurga kah, ataupun macam-macam lagi. Kemudian Allah Ta'ala pun aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada malaikat ni bahawa hebatnya manusia ni ialah dia pandai belajar. Bila Allah Ta'ala ajar, dia pandai. Jadi maknanya antara keistimewaan pertama yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran secara tidak langsung dalam ayat yang saya baca tadi, ialah dia ni boleh berfikir. Sebab itulah maknanya kalau kita tengoklah haiwan katakan, kalau ambuk duduk atas pokok itulah, tak pernah buat rumah, tak pernah belajar, tak ada engineering ambuk, universiti ambuk tak ada. Dia tak pandai. Binatang dia besar-besar saja je, ikan paus ke, dia tak pandai nak lari daripada orang nak tangkap dia. Orang Jepun datang tembok kapal kecil je, kapal orang Jepun tu pergi tangkap ikan paus tu, guna harpun tu guna tembok tu, tengok-tengok boleh tangkap. Padahal kalau dia cerdik, dia tolak je, tengok bot nelayan tu, dia angkat dengan kepala dia, habis terjang orang dalam tu tau, kalau ikutnya lah. Tapi dia tak cerdik, sebab Allah Ta'ala jadilah semua benda ni adalah untuk manusia. Gitu. Binatang besar mana pun yang pandai berfikir ialah manusia.
Itulah keistimewaan manusia, dia kata. Jadi tu nombor satu. Perkara nombor dua, Allah Ta'ala jadikan manusia ni ialah pelupa. Pelupa. Jadi pelupa ni sifat manusia. Ada setengah antara nama manusia ni, manusia kita panggil manusia, tapi dalam bahasa Arab dia panggil al-insan. Al-insan ataupun an-nas. Kalau daripada ulama, setengah ulama kata perkataan insan ni berasal daripada perkataan nasia. Itu. Nasia ni bahasa Arab maknanya lupa, lupa. Tapi kalau orang yang lupa dipanggil nasi. Gitu. Kita pula orang Melayu, nasi ni makanan. Gitu. Jadi kalau adalah orang buat main bulan puasa, kalau orang makan dalam bahasa Arab ni, man akala nasia, maka tak batal puasa dia. Kecuali orang Melayu je. Dia faham ke tak faham tu, dia kata macam mana, dia kata man akala nasia, siapa yang makan dalam keadaan dia lupa dalam bahasa Arab, maka tak batal puasa dia. Kecuali orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu dia makan nasi tu ialah nasi. Gitu. Siapa yang makan nasi, maka batal puasa dia. Tu orang buat main lah tu, orang Arab buat main. Orang Arab yang pandai sikit-sikit. Jadi nasi tu maknanya lupa maknanya. Bagus lupa ni. Kalau tak lupa susah kita dah. Imam dia cerita kan, pernah dia cerita, ni cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia kalau dia dengar semua benda, dia ingat. Payah juga orang ingat semua benda. Jadi kalau dia balik, dia belajar, balik lah, dia kata dia akan tutup telinga dia. Orang tanya dia, kenapa tutup telinga? Dia kata tak boleh. Kalau tak tutup telinga, dia dengar semua benda, dia ingat. Jadi payah. Jadi bila ingat banyak benda, susah juga lah. Kita ingat, dia ni, jumpa ni. Allah, jumpa imam ni. Imam ni lah yang pernah gini kata kat saya dulu. Contoh lah kata kan. Jadi dia ingat semua. Sekarang saya lupa. Jadi sebab itulah kita ni dianjurkan supaya lupa kejahatan orang kepada kita. Tak? Maafkan, tak apa. Kalau kita ingat susah. Tapi kalau yang kebaikan kita kepada orang pula sibuk nak ingat, tu sepatutnya lupa jugalah. Lupa jangan ingatlah kan. Supaya kita ni tak mengungkit ni. Bukan aku tolong kau dulu. Gitulah tu jadi nama manusia ni nama Adam, Bani Adam ni ialah antaranya al-insan, daripada perkataan lupa. Petanda lupanya dia kata ialah Nabi Adam telah makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sebut Allah Taala dah bagi warning dah. La taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu pergi dekat pokok tu. Dekat pun tak boleh. Tapi Nabi Adam lupa. Dalam Quran sebut fanasia, dia lupa. Lalu dia pun pergi kat pokok tu, dia makan pokok tu. Bila dah jatuh pakaian Nabi Adam tu, barulah dia teringat. Dalam Quran sebut dia lupa, setengah tempat dia sebut walam najid lahu azma. Dia kata kami tak dapati padanya keinginan nak langgar, lawan cakap Allah Ta'ala tu. Itu kisah Nabi Adam perkara kedua, iaitu lupa. Nama kita ni lupa. Jadi alhamdulillah lupa ni sifat manusia. Jadi jangan marahlah kalau lupa. Sebab tu kalau lupa semayang tak apa, lupa makan tak apa, lupa apa lagi? Lupa makan terlupa, tak batal puasa. Semayang terlupa tak semayang, tak apa, tak dosa. Tapi qada lah lepas tu. Jangan melupakan, tak boleh tu. Jadi tu perkara kedua. Perkara ketiga, keempat, kelima kita akan sambung minggu depan. Nak tahu sifat manusia Nabi Adam dalam Quran, anak Adam dalam Quran, kita tengok insya-Allah minggu depan sambung. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.